holistic healing. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam. Dengar tak? Dengar. Okay. So tajuk saya malam ni holistic healing, tapi yang saya nak cerita pasal proses reverse lah. Reverse. Okay, tadi dengar cerita Nabila tu pun macam berapa bulan je kan. Kalau nak dengar cerita dia mesti tak logik juga kan, dan nak kena buat rahim tu. Tapi kalau Allah izin, insyaAllah boleh lah kan. Okay. So first yang bila kita cerita pasal holistic ni, dia ada satu proses tau. Dia bukan macam kita ambil ubat. Kalau kita ambil ubat kan biasanya simptom-simptom kita yang sakit ni kan terus hilang kan. So holistic ni dia sebenarnya boleh dikatakan dia opposite daripada alopati. Kalau kita ambil perubatan moden. So first kalau yang biasa join kita punya meeting ataupun upline dah pernah terangkan tentang kita punya reversal path ni, okay, oleh Dr. Bernard Jensen. Kat sini kalau tengok ada, nampak tak garisan ni? So inilah kita punya proses penyakit terjadi ada 4 kolom ni. So kat sini biasanya kita guna untuk fahamkan kita punya peringkat penyakit lah. So kalau tengok dekat awal ni, ada sesama, ada batuk-batuk, alergi ringan. Okay, so kalau kita guna metod suppression atau alopati, biasanya kita tahan simptom, suppress dan juga, tapi benda tu bila kita tahan, penyakit kita dia jadi tak keluar. Patutnya benda-benda nak keluar kan, tapi kita makan ubat tahan macam demam kan, kita tak kasih dia keluar. Dia boleh jadi, lama-lama bila kita kerap ambil ubat, dia boleh jadi penyakit yang lain lah di masa-masa yang akan datang. So contoh kat sini kalau kita tengok daripada, kita ambil contoh sesama tadi So kat sini dah boleh jadi masalah sinus, resdung. So kalau dibiarkan lagi dan kita ambil lagi benda untuk menahan kita punya masalah tu, boleh jadi pneumonia, asma. Okay, kalau tengok yang kolom hujung ni, dia adalah penyakit-penyakit yang kita kira peringkat akhir lah. Termasuklah ketumbuhan, gangrene, apa lagi, kanser. So benda-benda yang dah hujung tu. Maksudnya kalau dah hujung ni, dia nak kata tak boleh reverse tu tak juga. Tapi mungkin lagi berat. So kalau kita faham kita punya penyakit kat mana dekat ikut carta ni, maksud kita mungkin boleh secara kasar tahulah susah ke senang kita nak patah balik. So holistik ni dia lebih kepada cara alami lah. Dia tak gunakan perubatan moden. Okay. So ini benda ni lah, benda kita tak terang lah malam ni sebab dia panjang nak cerita sebenarnya, kita buat kasar ya. So kalau ikut Dr. Bernard Jensen ni, dia cakap penyakit tak datang tiba-tiba, tapi sebenarnya kita yang menjemput. Kita yang menjemput penyakit bila kita meruntuhkan sistem pertahanan semula jadi kita dengan pemilihan pemakanan kita, gaya hidup kita, corak pemakanan kita. Okay, so dia bukan semata-mata tentang pemakanan sebab kadang-kadang orang datang kan, contoh dia nak try produk Xianghu, nanti dia tanya dia makan ni sekotak, 2 kotak, settle tak masalah. So sebenarnya dia tak semudah itu bila kita cakap pasal holistik ni maksudnya menyeluruh. So kena tengok juga kita punya lifestyle, kita punya cara kita, pemikiran kita sebab bila kita suka stres, kita punya hormon stres meningkat dalam badan kan. Jadi benda tu semua jadi toksin. Dia bukan semudah adjust pemakanan je sebab benda lain yang banyak benda yang jadi toksin dalam badan kita. Contoh macam kita tak jaga kita punya gaya hidup tidur pukul 4-5 pagi. So kita tak tidur waktu yang organ-organ kita perlukan rehat. Jadi benda-benda ni semua menyumbang kepada masalah kesihatan. Jadi kalau kita betul-betul nak guna cara holistik ni, kita kata kita nak reverse kesihatan, kita nak guna kaedah holistik ni, yang pertama ialah kita kena kita kena buka hati untuk belajar apa yang proses yang terlibat, macam mana penyakit terjadi, macam mana kita nak patah balik. Okay, dia bukan macam semudah ambil 1-2 pil then magic. Tapi dia magic tu mungkin je kalau Allah nak bagi kan. Tapi benda tu kalau kita tak faham proses tu, nanti kita ada hidden crisis, kita tak sabar. Tadi macam Nabila share dia punya yang masalah rahim tu kan, ada hidden crisis, dia teruk kan, sakit kan.
So kalau kita tak faham proses tu, nanti kita cepat putus asa lah. Sebab healing crisis ni memang dia tak sedap sangat lah kalau siapa yang dah pernah lalui. Terutamanya yang pernah ada history makan ubat banyak ke, contohlah, ataupun memang lifestyle sebelum ni teruk, toksin banyak dalam badan kan. So healing crisis ni tak seronok. Tapi kalau kita faham proses yang terlibat ni, insyaAllah kita akan cuba untuk bersabar lah insyaAllah. Okay. Kau tengok kat bawah ni note ni. Note ni. Toksin dia masuk dalam badan senang. Senang tak kita nak makan junk food, kita keluar ada banyak pencemaran, kita guna sabun-sabun banyak yang guna bahan-bahan yang kita tak sure dia selamat atau tak. Tapi benda-benda ni nak masuk badan kita senang. Tapi dah masuk kan, kita tak tahu dia keluar balik atau tak satu. And then bila kita start nak ubah hidup, belum tentu dia senang nak keluar. Terutamanya toksin yang dah duduk belas-belas tahun kan, dia dah duduk dalam kita punya otot lah, kita punya lemak kan, dah sebati kan. Jadi kadang-kadang nak keluar balik tu dia degil sangat. Tu yang kadang-kadang ada orang healing crisis dia ambil masa bertahun-tahun tau. Ada orang healing crisis dia bertahun-tahun. Ada yang dah pernah lalui, tiba-tiba dia healing crisis tu ada lagi. So dia macam ingat hari tu dah bersih, rupanya belum. Sebab kita tak sure toksin yang dah masuk ni, dia nak keluar balik senang tak? Dia masuk memang senang. Nak keluar balik tu kita tak tahu senang atau susah. Okay, so sebab tu macam dalam Chuang Ho kita ada pelbagai rangkaian Lindsay kan. Ada yang dia punya power tu kurang, ada yang power dia lebih. So masing-masing ada tugas dia tersendiri lah. So kalau macam baby-baby biasa kita kasih yang ringan-ringan pun insyaAllah okay kalau dia punya isu kesihatan tak berat. Tapi kalau yang macam dah critical, dah organ-organ dah rosak apa semua, kita akan suggest yang Lindsay lebih power lah. Lebih power ni biasanya harga dia lebih mahal lah dia sebab dia nak cuci toksin lebih degil kan. Tapi kalau kita faham pasal proses penyakit terjadi ni dan macam apa yang perlu diperlukan untuk reverse balik tu, insyaAllah kita bersedia untuk laburkan wang. Okay. So salah satu proses yang terlibat dalam holistik ni ialah detox lah. So detox ni dia kata macam tearing down the walls of an old building. So bayang kita punya ada bangunan lama kita nak buat baru kan. Kena buka dulu kan. Kena buka dia punya wall lama-lama tu, dinding dia semua kena buka balik kan. Baru kita boleh bagi cantik balik kan. Dia tak boleh macam tiba-tiba kita nak cat. So kalau ada karat-karat kita kena buka balik, keluarkan balik. Sama macam badan kita. Bila kita nak reverse secara holistik, toksin lama-lama kena keluar dulu. So selagi toksin tu tak keluar, macam mana badan kita nak pulih balik, sel nak cantik balik sebab ada toksin kan. Sama macam kita nak buat bangunan lama kan, yang karat-karat, kita tak boleh biar dan just cat over the karat kan. Tak boleh. Nanti dia akan rapuh lah. So maksudnya kalau ada karat kita kena keluarkan dulu. So proses tu ambil masa dan kadang-kadang berat sikit tapi benda tu perlu. Kalau tak, macam mana kita nak cantikkan balik kita punya dinding-dinding, macam mana nak letak balik besi-besi yang kukuh. So badan kita sama juga. Imagine kalau kita dulu rajin makan benda-benda yang ada colouring, okay, yang benda-benda ni yang terutamanya yang sintetik ni, dia boleh masuk, dia susah nak keluar tau. So imagine benda-benda ni duduk badan kita, dah jadi banyak-banyak masalah kesihatan So kita nak sihat balik, bukan makan sihat dia makan healing crisis, toksik keluar. So baru badan kita, bila toksik dah keluar, baru badan kita boleh repair balik, baru boleh start yang reverse tadi, baru boleh sihat balik. Okay, so ni biasa kita boleh consult dengan upline kita lah kalau kita kurang jelas. Okay, so kalau tengok balik dekat carta tadi reversal path ni. Carta ni kalau baru tengok mungkin kita keliru sikit. Tapi kalau kita dah selalu tengok, insyaAllah kita faham lah dia punya proses ni, yang merah ni. Merah ni proses patah balik. Tapi malam ni saya tak akan cerita detail lah kat sini. Yang hitam ni proses penyakit terjadi. Okay, so yang first bila kita cakap pasal holistik ni, satu dia kena patah balik ikut jalan yang dia datang. Okay, so katakan dia dah ikut jalan sini sini So dia akan patah balik ikut jalan yang sama. So kadang-kadang kalau kita tengah detox, healing crisis ni kadang-kadang dia akan keluar simptom-simptom yang kita dah lama tak datang. Contoh dulu bertahun-tahun lepas kita ada gegata. Dah lama tak kena gegata. Tiba-tiba kita makan Lindsay ataupun kita nak detox tiba-tiba gegata ni datang balik. Sebab kenapa Sebab dia akan lalu balik jalan yang dia pernah lalu.
Nampak tak? Okay. So ini dalam holistik ni bila dia patah balik dia akan lalu jalan yang dia pernah lalu. Dia tak ada shortcut. Dia tak ada tiba-tiba sini kat ujung kan. Boleh lompat balik sini sihat. Kebiasaannya dia akan lalu balik jalannya asal. So simptom-simptom yang kita pernah ada tapi dah tak pernah, dah lama tak lalui, mungkin akan datang balik. Okay. So satulah. Kedua, kadang-kadang simptom tu menjadi makin teruk pun ya juga. Tapi as long as ada simptom, bersyukurlah sebab ada orang dia makan banyak kan. Tak ada apa-apa simptom. Tak ada healing crisis. Itu bukan tanda yang bagus tau. Kadang-kadang badan kita terlalu dah overload dengan toksin, terlalu banyak radang, penyakit dah berat. Kadang-kadang susah nak healing crisis sebab badan kita tak cukup kuat. So jangan excited sangat kalau makan tahu tak ada healing crisis tau. Kita memang makan ni kalau boleh nak healing crisis. So kalau lagi cepat kita makan, ada healing crisis tu, bersyukurlah sebab tak semua orang dapat healing crisis. Ada orang makan banyak tahun baru ada healing crisis. So kalau kita baru makan, dah ada healing crisis, itu tanda yang bagus lah. Maksudnya badan kita boleh terus melakukan detox. Sebab badan perlu kuat juga nak detox ni. Kalau dia tak kuat, dia tak boleh detox. Okay, so maksudnya kita perlu lagi banyak linzi lah. Okay, ni lah perlu lalui healing crisis untuk pastikan penyingkiran toksin. Okay, so setelah detox, penting pula untuk masukkan nutrisi satu. Macam tadi kalau nutrisi tablet tu tadi linzi detox kan. So pollen nutrisi kan. Itu satu kena ada nutrisi macam baja. So linzi ni dah bersih-bersihkan sel kita. So pollen kasih kita punya sel nutrisi supaya dia boleh sihat balik. Kedua, kurangkan pendedahan toksin yang baru. Sebab toksin yang lama tu pun kita tak tahu dah keluar habis belum kan. Jadi kalau kita tak jaga yang baru ni pula, badan kita dah lah tengah buat kerja kan. Kita kasih dia lagi kerja. So penat lah. Tapi kalau nak boleh, makanlah linzi banyak. Tapi kalau nak jimat, maksudnya nak kita punya consumption tu orang kata berbaloi lah. Jadi kita janganlah tengah detox tu kita pergi masuk pula benda-benda yang tak elok sekali. Okay, kita jaga juga supaya benda tu proses tu lancar. Nanti kan kita tengah bersih-bersih, kita masuk lagi toksin kan. Nanti proses tu terganggu. So itu yang kalau kita tengah makan linzi, kita dah labur duit kita kan. Jadi seeloknya kita jaga juga tidur. Pergilah buat aktiviti sikit-sikit bagi darah jalan, bagi kita punya sistem limfa sihat kan. Janganlah duduk makan linzi baring je kan, tunggu keajaiban. Kalau nak tunggu boleh, tapi sumbatlah banyak sikit. Tapi kalau kita punya bajet pun tak banyak, seeloknya kita jaga sekali tidur. Okay, sebab tidur tu organ-organ kita punya masa untuk repair juga. Kalau tak tidur nanti kat situ kita kacau juga proses tu. So lambat nanti benda tu proses reverse tu akan jadi lambat dia terbantut. So kalau cepat, bila kita cakap pasal holistik ni ingat balik, benda ni keseluruhan. So lepas tu mindset jaga juga. Okay, kalau boleh kita jangan baca-baca benda yang buat kita jadi negatif lah atau overthinking. So benda ni bila walaupun dia kat otak, sebenarnya dia efek kita punya badan sebab otak lepas tu stres, hormon kita kacau, jadi toksin dalam badan. Okay? Okay, so bila cakap pasal holistik ni, apa beza dengan alopati? So alopati ni ialah perubatan moden lah. Okay, so beza dia ialah pemantauan. Kalau kita bila holistik ni biasanya kita pantau sendiri. Ataupun kalau macam kita nak refer upline pun tak ada masalah. Bila alopati, kita akan refer pakar lah. Biasanya kita pergi hospital. Okay, so benda ni sebenarnya dua benda berbeza. So kalau kita ambil holistik, kita jangan compare dengan kenapa tak macam saya makan ubat. Kena faham benda ni dua benda yang berbeza. Kalau kita pilih sini, kita kena faham yang sini buat apa. Kalau nak ambil sini, kita kena faham sini buat apa. Itu je. Tak payah compare. Kita nak pilih yang mana suka hati. Tapi kena faham benda ni benda yang berbeza. So jangan expect result yang sama. Semua orang makan dapat result yang sama. Sebab kalau kita ambil alopati ni biasanya kalau macam ubat kalau kawal gula semua orang makan gula terkawal. Tapi kalau kita makan linzi ni, ada orang makan lain pula jadi. Ada orang makan lain pula jadi, dia ikut badan. So dia punya result pun tak sama macam alopati. Okay, so apa-apa kalau kita tak pasti tanya upline. Okay, insyaAllah upline akan bantulah. So kalau holistik pula, kalau punca penyakit biasanya kita akan balik pada toksik lah. Pada toksik, so sakit. Kalau alopati ni biasanya jarang doktor bincang dengan kita apa punca penyakit kita. Perasan tak, dia biasa akan just suggest solution lah atau ubat.
jarang membincangkan kenapa kita sakit kan, apa kan, kurang kan. So objektif holistik pula ialah penyembuhan. So bila kita pilih holistik ni, kita bukan nak sihat sementara, tapi kalau boleh kita nak sihat sampai tua lah. Kita nak organ kita semua berfungsi baik sampai tua, kita punya sendi sihat sampai tua, boleh gerak semua kan. Kalau alopati ni biasanya dia lebih kepada menghilangkan simptom. So dia short term lah, maksudnya okay, darah naik, kurangkan. Gula naik, kurangkan macam tu. Tapi organ-organ kita masih bermasalah sebenarnya kalau kita tengok macam tu. Dia just hilangkan simptom, dia tak ada penyembuhan organ-organ kita. And then kalau holistik ni kita bukan sementara dia maksudnya kalau kita ubah lifestyle tu semua tadi tu, kalau boleh kita, bukan kalau boleh lah, sebaiknya memang kita ubah terus jadi gaya hidup yang baru. Kita bukan macam orang kata dah sihat nanti nak tidur berlambat balik. Tak, kalau boleh kita nak terus adapt lifestyle yang sihat tu, yang pemakanan yang sihat tu, kalau boleh nak adapt terus. Okay. Kalau macam alopati ni biasanya kita pilih dia untuk emergency. So emergency pergilah juga alopati kan, walaupun kadang ada orang yang tak nak pergi. Tapi ada bila emergency kita terpaksa lah juga, tak ada masalah Tapi dia bukan sesuai untuk penggunaan jangka masa panjang kalau alopati ni. Lepas tu kalau holistik, rawatan dia lebih kepada ni nyah toksik Nyah toksik ni maksudnya toksik keluar daripada badan, buang toksik, tinggikan nutrisi. Okey, dia secara alami, tak ada menggunakan barang-barang yang ada sintetik atau tiruan. Dan kalau alopati dia lebih kepada perubatan, radiasi, okey, surgery. So kita boleh pilih lah kita nak yang mana. Okey, dalam hal holistik lagi tu dia punya kesan rawatan ialah toksik dalam badan berkurang. Okey, dalam alopati ni kalau jangka masa panjang kebiasaannya ada kesan sampingan lah. Okey, rasanya ramai pun tahu pasal benda tu kan. Okey, so secara ringkasnya holistik ni banyak nutrisi akan masuk banyak dalam badan, toksik akan berkurang, dan alopati ni lebih kepada suppression. So bila suppression ni nutrisi yang kurang dan sebenarnya bila long term toksik yang bertambah. Okay. So dalam holistik ni sebenarnya, sini saya share pasal radang lah sekali malam ni. Masa saya macam mana? Masa saya. Okay, so kalau tengok radang ni saya share sebab ada doktor share dengan saya, dia kata bila dia punya round dekat hospital tu, dia kata banyak-banyak penyakit dia kata ada macam kalau kita ada saraf kita pergi neuro. Okay, kalau ada jantung pergi kardio, banyak, maksudnya pakar tu banyak kan, bercabang kan. Tapi dia kata bila dia faham pasal penyakit ni, pada dia, semua penyakit bermula dengan masalah radang. So dia kata kalau kita, maksudnya kita uruskan radang tu, dia kata sebenarnya kita boleh urus semua cabang-cabang penyakit tadi. Nampak tak? So dia kata kalau kita dia kat hospital, kita akan orang ni kardio, pergi kardio kan, jantung kan. Lepas tu dia ada masalah lain, dia pergi pakar lain. So banyak pakar dan banyak ubat. Tapi dia kata actually bila dia tengok punca-punca semua penyakit ni sebenarnya bermula daripada radang. So dia kata bila kita belajar urus radang secara tak langsung, kita lama-lama penyakit ni satu persatu boleh reverse lah dengan menguruskan masalah radang tu. Sebab banyak penyakit juga bermula dengan radang yang kronik. Maksudnya radang yang bertahun-tahun dalam badan, dia tak berhenti. Dia maksudnya membakarkan dalam badan kita kan. So bila kita faham pasal radang ni, insyaAllah kita boleh selarikan dengan Dr. Bernard Jensen tadi punya carta tu untuk kita patah balik kepada sihat. Maksudnya kita punya pemakanan semua kita kena fokus untuk kurangkan radang. Okay, so kalau tengok sini ni normal radang yang normal ni macam ni. Dia akan kalau ada apa, radang ni dia satu reaksi yang normal sebenarnya. Cuma bila dia tak terkawal, dia akan jadi kronik tadi yang berpanjangan tadi. Biasanya ada kaitan dengan kita punya pemakanan, stres, dengan pencemaran. Okey, banyak-banyak pendedahan kepada toksin. Dan juga kat sini jadi lemah bila kita rajin makan ubat sebenarnya. Dia akan lemahkan sistem imun. Okey, so kalau kita nak normalkan balik kita punya badan ni, kita kena kawal lah apa yang menjadikan, apa yang menyumbang kepada radang kita kena tahu. Apa yang melemahkan sistem imun kita kena tahu. Jadi kita boleh kawal supaya radang tu boleh dikawal dan insyaAllah bila kita ada macam-macam penyakit tadi dia boleh start reverse.
Tapi proses dia tak tahulah berapa lama So untuk kawal radang kronik ni, yang first melibatkan sistem imun. Jadi sistem imun kena sihat dan berfungsi dengan normal. Tapi macam mana kita nak pastikan sistem imun kita sihat? Sebenarnya kita punya organ hati kena sihat. Sebab organ hati kita ni dia filter darah semua kan. Lepas tu bila darah bersih semua baru sistem imun kita boleh sihat. So kalau tengok Lindsay, insyaAllah dah okey lah tu dia punya fungsi dia dah cukup lengkap lah untuk proses ni. Dia bagus untuk hati. Okey, perbaiki baik pulih hati kita dan juga dia menyelaraskan sistem imun kita kan. Tapi sebelum dua-dua ni nak sihat pula, yang lebih kita kena start daripada kita punya gastro-usus. Okey, so kalau kita punya tengok bagaimana Chuang Ho ajar kita untuk pemakanan kita, biasanya memang kita akan start dengan usus dulu, then kita boleh detox hati dan betulkan balik sistem imun. Sebab kat usus ni pun macam-macam saraf kan, yang ada yang kaitan dengan kita punya otak, kita punya sistem imun. So penting juga usus kena bersih, gastro usus kita, bakteria baik kena cantik, so baru kita punya darah boleh cantik pergi ke hati. Sebab semua kita punya saluran darah dekat usus tu, dia akan pergi ke hati untuk filter. Jadi kalau usus kita selagi tak bersih, dia akan hantar darah yang tak bersih dekat hati kita. Sama lah macam sembelit. Selagi kita sembelit, dia akan serap balik najis-najis sembelit yang sangkut-sangkut tu kan, dia akan serap, hantar lalu ke hati. So hati tu terbeban lah. Jadi kita kena make sure kita punya gastro usus dulu bersih, cantik. Then kita boleh fokus nak cantikkan hati. Then insyaAllah kita punya sistem imun boleh sihat juga. Then baru sistem imun kita boleh uruskan radang-radang tadi. Nanti insyaAllah bolehlah kita punya penyakit-penyakit tadi mula diperbaiki satu persatu. InsyaAllah. Itu je lah. Okay. So ini cadangan pemakanan dan gaya hidup reverse kesihatan secara holistik lah. Ni biasalah saya kongsi. Kurangkan gula, kurangkan makanan proses, kurangkan makanan fast food, kurangkan antibiotik, kurangkan penjagaan peribadi yang ada kimia-kimia yang kita tak sure dia punya sumber, jauhi tidur lewat, jangan suka terperap sangat indoors, keluar sikit, lepas tu urus stres. Okay. Ni lebihkan probiotik, lebihkan makanan-makanan real food, tidur awal, pergi keluar, berpeluh, urus stres. So ni benda ni basic je lah. So kalau bagaimana produk Chuang Ho mendukung proses reverse secara holistik ni, sebab produk Chuang Ho semua 100% natural, okay, tak ada barang tiruan, tak ada sintetik, selamat dan berkesan, dan kita ada R&D semua untuk make sure dia berkesan dan tidak ada side effect dan selamat untuk long term. Jadi nak tahu pasal produk nanti tanya upline. Okay, tapi insyaAllah kalau memang kita nak fokus holistik, kita kena memang jaga semua. Makan, gaya hidup dan juga apa tadi? Pemikiran. Okay, 3. Rasa dah habis dah lah. Okay, terima kasih. Selamat malam. Ada persoalan ke? Okay, terima kasih Aisyah. Kita ada satu